Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia 3 kalimat yang saya janjikan tadi ya. Mata, kaifa dan aina. Mata ni ta Mata, kaifa dan aina. Nanti pertemuan kita akan datang, saya akan berikan insya-Allah 3 lagi kalimat pertanyaan. Kenapa kita pilih kalimat pertanyaan? Kerana ini adalah kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam perbualan harian, tuan-tuan. Dia sama ada kita nak bercakap ni ialah kita beri kenyataan, ataupun kita bertanya, ataupun kita menjawab. Jadi kalau kita menjawab tu samalah macam kita memberi kenyataan. Betul ke tidak? Jadi sebab tu kalimat pertanyaan ni memang antara benda-benda yang wajib kita ketahui kalau kita nak belajar apa bahasa sekalipun. So mata, kaifa dan aina. Mata bilakah, kaifa bagaimanakah, aina manakah. Bila, bagaimana dan mana. Ke mana ataupun mana. Jadi cuma tuan-tuan ada dekat sini. Kita ambil kalimah zahaba yadhhabu. Kalimah zahaba yadhhabu. Kita ambil kalimah yang pertama ni. Zahaba yadhhabu ni. Zahaba yadhhabu. Yadhhabu ni kalau dia pergi kan. Kalau engkau pergi tadhhabu lah. Kat sini Tengok sini tuan-tuan Kalau anta kan. Anta tadhhabu lah. Kalau kawan orang yang nak tanya, orang yang tuan-tuan nak tanya tu seorang perempuan, anti lah. Anti tadhhabina. Jadi mata sa tadhhabu. Mata kan. Bilakah? Kaifa sa tadhhabu. Aina sa tadhhabu. Macam tu tuan Mata sa tadhhabu. Sa jangan lupa sa tu maknanya kelak ataupun akan. Itu satu kalimat. Itu merupakan kalimat haraf yang kita sebut dalam ilmu nahwu sebagai harfu tamanni. Ataupun adalah gelaran-gelaran lain juga. Jadi makna tamanni apa? Makna tamanni maknanya haraf pengharapan ataupun kita bercita-cita untuk lakukan sesuatu. Tapi belum tentu benda tu boleh terjadi kan. Mata satadhabu, bila kau nak pergi. Jadi mungkin tak jadi pergi. Tak kira lah. Kaifa satadhabu, bagaimana kau nak pergi. Jawablah, naik kereta ke, naik kereta api ke. Hari ni kita fokus pada pertanyaan saja tuan-tuan Tuan-tuan ingat tau, kalau kawan tuan-tuan tu perempuan, tuan-tuan tengok ni. Anti lah, bukan hantar lah. Tapi kita buat latihan hari ni hantar tau. Tapi kalau kawan perempuan, kalau kawan tu dia perempuan, yang orang yang tuan-tuan nak tanya tu mak kita ke, kawan ke, adik perempuan ke, so anti lah. Mata satadhabina. Nampak? Kaifa satadhabina. Aina satadhabina, mana kau nak pergi? Bagaimana kau nak pergi? Nampak tak? Kalau bila kau nak pergi, bila kau nak pergi, macam mana kau nak pergi, mana kau nak pergi, itu kan selalu kita gunakan. So tuan-tuan, saya nak dengar tuan-tuan jawab nanti. Mata satadhabu ni tuan-tuan bertanya dengan seorang lelaki yang perempuan tu tuan-tuan tanya sendirilah. Itu tuan-tuan buat latihan sendiri. Bila kau nak pergi, katalah abang abang, bila abang nak pergi, bagaimana abang nak pergi, mana abang nak pergi. Itu 3 soalan. So bunyi dia dalam bahasa Arab. Saya nak dengar tuan-tuan jawab dan bagi saya voicemail untuk ketiga-tiga pertanyaan ini. Mata satadhabu, kaifa satadhabu, aina satadhabu. Lagi sekali tuan-tuan. Mata satadhabu, ataupun tuan-tuan tanya ustaz, mata satadhabu. Ustaz, kaifa satadhabu, ataupun ustaz, aina satadhabu. Tuan-tuan sebutlah ustaz. Confirm lelaki. Kalau ustazah perempuan kan. Kalau tuan-tuan nak buat latihan sendiri, tuan-tuan tukarlah ustaz tu jadi ustazah. Tapi jangan tashabu, tashabina lah. Tuan-tuan mata satadhabu, kaifa satadhabu, aina satadhabu. Nanti tuan-tuan hantar ke 010-817-3131. Tapi kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan buatlah ni. Mata sa'adhabu, mata sanadhabu, mata satadhabu, mata satadhabina, mata satadhabuna, mata sayadhabu, mata satadhabu, mata sayadhabuna. Bila mereka nak pergi, bila engkau nak pergi, bila kamu nak pergi, bila dia nak pergi. Itu semua ada kat sini. Tuan-tuan kalau tuan-tuan rajin lah. Tapi yang penting tuan-tuan kena jawab soalan saya, bagi voicemail seperti mana yang saya minta tadi. Okey, sekarang ni kita ambil ayat kita, ayat yang ke-10 tuan-tuan daripada surah Al-Alaq. Abdan idza shalla, ni ayat dia. Abdan idza shalla, Abdan kecil sikit, macam blur pula gambar ni. Okey. Boleh nampak Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Abdan maknanya seorang hamba. Idza ketika shalla, dia telah solat. Ayat ni sebenarnya sambungan daripada ayat yang sebelum ni tuan-tuan. Kalau ayat sebelum ni allazi sebelum ni ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha.
Tidakkah engkau melihat orang yang dia melarang seorang hamba ketika dia solat? Jadi tuan-tuan nanti nak tanya, habis Ustaz, kalau ni satu rangkap, satu ayat, kenapa dia potong tengah-tengah? Wallahualam. Tuan-tuan ni adalah penjelasan ni dari sudut penafsiran. Macam-macam lah tuan-tuan boleh buat penafsiran dan sebagainya. Tapi kita boleh fokus kepada hal yang berkaitan dengan teknikal. Boleh saja tuan-tuan putuskan dekat sini kaedahnya. Jadi abdan iza salla ni kita consider dia sebagai ayat baru ataupun rangkap baru, tapi dia punya fi'il dia telah dihazafkan. Boleh dalam keadaan tu. Yanha abdan iza salla, boleh yanha, letak lagi sekali yanha dekat sini, sebab sebelum ni kan dah tulis yanha, so kita potong ara'aita alladhi yanha, habis ayat dia. Yanha abdan iza salla, boleh ketika ataupun dia melarang dari seorang hamba untuk untuk melaksanakan solat. Boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak kata abdan idza solat, tuan-tuan nak kata ustaz, ini ialah maf'ulun bih, ini dia punya fi'il dia, perbuatan yang dia kena larang. So siapa yang kena larang? Seorang hamba tersebut. Ni rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa ayat ni turun dulu tuan-tuan. Okey, abdan idza solat. Kita ada satu fi'il kat sini. Kita ada kalimah solat. Solat makna apa? Solat maknanya dia telah solat kan? Okey, kalau aku telah solat macam ni tuan-tuan. Kalau huwa solat, kalau ana sallaitu, nahnu sallaina, anta sallaita, antum sallaitum, huwa salla. Ni huwa kan? Huwa salla. Hiya sallat, hum sallau. Dia kalau ujung dia ada haraf illah tu tuan-tuan. Macam itulah dia ada sallau, yanhau, macam tu. Okey, nanti saya nak buat sesama dengan tuan-tuan solat. Okey, kalau ana sallaitu, nanti kecil fi'il madhi tu, fi'il mudhari', maafkan saya. Ni fi'il madhi. Ana sallaitu, nanti saya besarkan, saya follow. Okey. Sekejap. Ana sallaitu, tengok ni. Kalau ana dipangkal, tengok tuan-tuan kalau ana dipangkal, ana sallaitu. Nampak? Nahnu sallaina, anta sallaita, anti sallaiti, antum sallaitum, huwa salla, hiya sallat, hum sallau. Macam tu hum sallau. Lagi sekali tuan-tuan. Aku telah solat, ana sallaitu. Kan, ana sallaitu. Kami telah solat ustaz, nahnu sallaina. Engkau telah solat, anta sallaita. Engkau perempuan telah solat, anti sallaiti. Kamu telah solat, antum sallaitum. Dia telah solat, huwa salla. Dia perempuan telah solat, hiya sallat. Mereka telah solat, hum sallau. Tu asal dia. Kadang-kadang tuan-tuan dengar orang Arab sebut sallu, boleh lah sallu, tapi sebenarnya sallau, itu kaedah dia yang sebenar. Sebab sallu tu sebenarnya ialah fi'il amar, solatlah kamu. Tapi kadang-kadang dia orang tak ikut kaedah dia yang tepat. Dia orang orang Melayu pun sama juga kadang bila dia berbahasa Arab, dia tak ikut kaedah dia yang tepat, dia kata sallau tu sebagai sallu, tapi sebenarnya yang sebenar ialah sallau, bukan sallu. Okey, abdan iza salla. Kita tengok dia punya teknikal. So abdan dia ialah kalimat isim, dia isim biasa, dia berpangkat mansub, tanda mansub dia fathah. Penyebab dia dapat pangkat mansub ialah dia maf'ulun bih dari kalimat fi'il yang ada dalam ayat sebelah, iaitu yanha. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak buat begitu, dari fi'ilnya yang telah dihilangkan dalam ayat nombor 10 ni. Takdir apa yang awak agak-agak dia punya fi'il dia boleh kita ambil daripada yang sebelah ni. Yanha abdan idza shalla. Dia telah melarang seorang hamba dari melakukan solat ketika hamba itu melakukan solat. Okey, kalau dalam pelajaran pelajaran peringkat ketiga macam tadi itulah, dia berpangkat mansub. Penyebab dia adalah maf'ulun bih daripada fi'il yang telah dihazafkan ataupun daripada fi'il dalam ayat yang sebelum. Macam tu. Idza maknanya apabila ataupun ketika, inilah kalimat isim, dia isim zaraf kan. So kalau isim zaraf, dia zaraf zaman ke zaraf makan, ketika, sewaktu tu semua ialah isim zaraf zaman. Kalau pelajaran peringkat ketiga, idza ni kalimat isim tapi dia mabni. Dia mabni. Isim ni ada gelaran dan fungsi, sebahagian besarnya mabni. Tuan-tuan. Kemudian kalimat yang terakhir dalam ayat ke-10, shalla, dia telah solat. Inilah kalimat fi'il, dia merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Jantina dalam konteks ini ialah dia.
Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada abdan ini. Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada maf'ulun bih. So Ustaz kata tadi abdan ni maf'ulun bih. Kenapa Ustaz kata sekarang dia pelaku pula pada perbuatan solat ni? Okey. Dia ni hanya jadi maf'ulun bih untuk kalimah yanha. Tapi untuk solat dia bukan maf'ulun bih sebenarnya dari sudut teknikal. So solat ni ada tak maf'ulun bih? Dalam konteks ini solat ni tidak ada maf'ulun bih. Dia tidak ada maf'ulun bih dari sudut teknikal. Faham tak? Kalau dari sudut makna, kita refer lah pada perkataan-perkataan atau ayat sebelum. Nanti kita jumpa lah. Kita jumpa, oh Ustaz ni abdan tu Ustaz. Abdan tu rujuk pada Rasulullah. Macam tu. Tapi dari segi teknikal, solat ini tidak ada maf'ulun bih. Habis saya nampak abdan bukan maf'ulun bih dia. Dia maf'ulun bih kepada fi'il yanha ini. Dia kalau tuan-tuan jumpa ghostan, maf'ulun bih dia ghostan salah. Maf'ulun bih dia mesti kena ada dekat depan dia. Selepas daripada fi'il itu tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak dengar tuan-tuan jawab tadi. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ni. Nanti saya buka balik. Saya nak dengar tuan-tuan jawab. Okey. Mata Mata kita guna kalimah tadhhaba yadhhabu tadi. Bila engkau pergi mata satadhhabu, kaifa satadhhabu, aina satadhhabu. Dan kalau tuan-tuan nak guna Ustaz, mata satadhhabu. Ustaz, kaifa satadhhabu. Ustaz, aina satadhhabu. Tolong hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.